Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hakim Hassan, hos anda untuk kali ini. Komunikasi antara budaya adalah kursus yang wajib diambil oleh semua pelajar bagi program ijazah sarjana muda pengurusan awam. Banyak yang kita pelajari melalui kursus komunikasi antara budaya. Bagi slot kali ini, kami telah ditugaskan untuk mengenal pasti satu kelompok budaya yang terdapat di dunia dan meneroka semua dimensi-dimensi nilai budaya oleh Hofstede. Budaya ditarifkan melalui pelbagai tata cara dan setiap orang mempunyai budaya yang tidak sama di antara satu sama lain. Budaya dikaitkan dengan pelakon sosial dalam sesebuah kelompok masyarakat. Menurut Great Hofstede, terdapat 4 dimensi masyarakat antara budaya yang diperkenalkan, iaitu individualisme versus kolektivisme, pengekalan ketidakpastian, jarak kuasa dan kelakian dan kewanitaan. Berdasarkan dimensi Hofstede, setiap orang mempunyai program mental yang telah diterapkan sejak zaman kanak-kanak lagi, ketika berada di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di daerah yang kita menetap dan sebagainya. Budaya yang wujud dapat dikategorikan dalam pelbagai peringkat seperti daerah, jantina, generasi, nasional, kelas sosial, organisasi atau perniagaan. Tugasan ini kita dapat mengupas tentang dimensi nilai budaya Great Hofstede di negara Malaysia. Malaysia dikenali sebuah negara yang demokrasi dan raja berparlimen. Ibu negara Malaysia adalah Kuala Lumpur, manakala pusat pentadbiran kerajaan persekutuan pula terletak di Putrajaya. Mempunyai pelbagai jenis etnik yang terdiri dari kaum Melayu, Cina, India, Kadazan dan lain-lain lagi etnik mendiami penempatan di Malaysia, di mana secara tidak langsung pola pemikiran secara bersepadu, emosi atau kelakuan dari satu kelompok sosial yang lain juga boleh mempengaruhi nilai budaya sesebuah etnik. Kesan budaya terhadap pembentukan etnik di Malaysia yang kita dapat lihat ialah cabaran dari segi aspek sosial, membuat perbandingan berdasarkan kepentingan etnik, pengasingan dalam sistem pendidikan yang hanya di dalam ruang lingkup etnik yang sama. Hubungan dan interaksi pelbagai etnik menjadi renggang akibat daripada pemisahan penempatan berdasarkan etnik. Berdasarkan dari sumber Jabatan Perangkat Malaysia, populasi di Malaysia telah mencapai 30 juta orang. Ianya merupakan satu angka yang agak besar di mana 19.6 juta adalah kaum lelaki dan 19 juta adalah kaum perempuan, yang dianggarkan populasi akan semakin meningkat kepada 38.5 juta pada tahun 2040 nanti. Individualisme versus kolektivisme. Individualisme versus kolektivisme adalah salah satu daripada dimensi penting dalam indeks dimensi budaya Hofstede. Individualisme atau kolektivisme merujuk kepada orientasi budaya yang dinilai berdasarkan di mana ahli-ahli dalam sesebuah organisasi bertindak sebagai individu atau kumpulan. Individualisme merujuk kepada kecenderungan seseorang itu untuk mengutamakan diri sendiri. Ianya juga menekankan tingkah laku diri yang berdikari dan tidak bergantung kepada orang lain. Masyarakat yang mengamalkan individualistik komunikasi lebih tegas dan terus terang. Dalam budaya tempat kerja, mentakrifkan individualisme cenderung untuk budaya saing yang tinggi kerana ia menggalakkan pekerja untuk percaya bahawa melakukan yang terbaik akan membolehkan mereka mencapai matlamat profesional mereka, yang akan menjadikan mereka cekap dan berkesan. Pekerja yang bekerja dalam budaya kerja individualistik cenderung menjadi sangat produktif dan bermotivasi diri. Kerjasama mungkin dilihat sebagai tidak ternilai atau menyusahkan. Pekerja dalam organisasi sedemikian mungkin merasakan persaingan yang hebat yang boleh menyebabkan rasa tidak selamat, tekanan dan kebimbangan. Bekerja di bawah tahap tekanan yang tinggi juga akan menyebabkan pekerja itu berasa letih. Kolektivisme merujuk kepada penekanan matlamat kumpulan berbanding matlamat individu, kewajipan kumpulan terhadap hak individu dan keperluan kumpulan berbanding keperluan peribadi. Masyarakat yang mengamalkan kolektivisme mendapati pentingnya kerjasama malah melihat diri mereka sebagai sebahagian daripada kumpulan besar. Masyarakat kolektivisme juga menekankan pelibatan, jangkaan dan hubungan yang baik dalam kumpulan atau komuniti tertentu. Di Malaysia, masyarakatnya lebih mengamalkan kolektivisme berbanding individualisme. Contohnya, di majlis perkahwinan atau kenduri bagi kaum Melayu, aktiviti merewang atau memasak dilakukan secara bergotong royong oleh keluarga atau persatuan penduduk di sesebuah kawasan. Selain itu, juga dilihat daripada budaya di tempat kerja, terdapat pelbagai kaum seperti Cina, India dan Melayu yang saling bekerjasama seperti sebuah keluarga bagi mencapai matlamat organisasi. Ini membuktikan masyarakat mampu membentuk ikatan yang teguh di mana setiap orang berjaya memainkan peranan atau tanggungjawab terhadap sesama ahli kumpulan mereka. Pengelakkan ketidakpastian.
Pengelakan ketidakpastian merujuk kepada ketidakpastian tentang masa depan. Hal ini disebabkan oleh sesuatu peristiwa yang bakal berlaku pada masa akan datang tidak dapat diketahui dan diramal secara tepat pada ketika ini. Malah, cara untuk mengatasi ketidakpastian ini bergantung kepada masyarakat tertentu. Orientasi ketidakpastian boleh dilihat melalui dua ekstrim, iaitu pengelakan ketidakpastian dan penerimaan ketidakpastian. Masyarakat yang mempunyai pengelakan ketidakpastian yang tinggi tidak bersedia untuk mengambil risiko dalam membuat keputusan, emosi, mencari keselamatan dan tidak bertolak ansur. Negara Malaysia, pengelakan ketidakpastiannya adalah tinggi. Hal ini kerana Malaysia sering mementingkan keselamatan dan lebih cenderung mengelakkan daripada terlibat dengan konflik. Malaysia juga berusaha untuk menangani ketidakpastian dengan meningkatkan keselamatan dan mengelakkan risiko sebanyak mungkin. Sebagai contoh, kebanyakan syarikat dan budaya kerja yang diamalkan di Malaysia adalah sangat bergantung kepada keadaan kepercayaan terhadap sesuatu. Melalui kepercayaan ini, individu dan organisasi dapat membina keyakinan untuk menyangkal segala bentuk ketidakpastian yang boleh menjejaskan kepercayaan terhadap sesuatu elemen. Pada sudut positifnya, keadaan ini dilihat memang baik, namun ia boleh mendorong kepada perkara-perkara yang tidak diingini, seperti pecah amanah dan sebagainya. Dimensi Hofstede jarak kuasa. Bagi dimensi Hofstede jarak kuasa merupakan tahap di mana masyarakat menghadapi perbezaan kuasa yang wujud antara manusia. Menurut Hofstede 1983 pula, jarak kuasa power distance adalah berkaitan dengan pengagihan kuasa dan autoriti secara tidak samarata di dalam sesebuah organisasi yang juga termasuk institusi kekeluargaan. Secara umumnya, individu di dalam organisasi atau institusi merasakan terdapat ketidakadilan dan perbezaan dalam pengagihan kuasa. Sehubungan itu, bagi jarak kuasa yang jauh dimasukkan, makin jauh jarak kuasa maka makin tinggi tahap ketaatan rakyat terhadap seseorang ketua di sesebuah organisasi atau institusi yang berstatus. Antara negara yang mempunyai jarak kuasa yang tinggi adalah boleh dilihat di negara-negara Asia. Malaysia adalah satu contoh negara Asia yang mempunyai jarak kuasa yang tinggi. Satu contoh yang boleh ditengahkan oleh Malaysia ialah masyarakat Malaysia dididik sejak kecil lagi untuk menghormati golongan yang lebih tua dalam masyarakat, tanpa mengira kaum, agama atau bangsa. Nilai-nilai moral lain juga diberi penekanan seperti menerapkan nilai menghormati kedua ibu bapa, guru-guru, ketua pemimpin dalam sesebuah organisasi. Bagi jarak kuasa dekat pula, individu yang mengamalkan jarak kuasa ini adalah lebih bebas berhubung di antara satu sama lain dan menjalankan tugas tanpa mengira situasi sama ada formal ataupun tidak dalam sesebuah organisasi. Jika dibandingkan, Malaysia mempunyai keratusan yang tinggi bagi dimensi jarak kuasa ini berbanding negara lain. Sistem perbezaan kuasa ini telah menjadi perkara biasa dalam budaya kerja dan diamalkan secara meluas dalam organisasi. Melalui perbezaan kuasa ini, rasa hormat diwujudkan antara pekerja dan majikan dan tanggungjawab serta kewajipan adalah berbeza. Sebagai pemimpin, mereka bertanggungjawab untuk mengarah dan menyelia semua amalan kerja yang berlaku dalam organisasi. Malah, semakin tinggi jawatan semakin besar tanggungjawab dan amanah untuk memastikan kejayaan organisasi. Di Malaysia, perbezaan kuasa bukanlah punca berlakunya penindasan di tempat kerja. Sebaliknya, memudahkan pembagian kerja dan penguasaan kelancaran kerja organisasi. Jarak kuasa di Malaysia dalam bahasa dan komunikasi dapat dilihat apabila rakyat biasa berkomunikasi tidak mempunyai protokol dalam berbicara. Cukup sekadar menjaga etika masing-masing iaitu bercakap dengan nada yang lembut dan tidak kasar. Masyarakat di Malaysia terdapat pelbagai kaum dan etnik serta mempunyai bahasa dan gaya dalam berkomunikasi mengikut identiti masing-masing. Uniknya di Malaysia, terdapat pelbagai bahasa yang digunakan dalam komunikasi mengikut etnik. Perkara yang menarik di Malaysia, mereka berkomunikasi mengikut logat, dialek yang berbeza mengikut cara negeri masing-masing. Saya. Cek. Awak. Hang. Korang. Hangpa. Apa khabar? Pahabak. Coklat. Ceklat. Mangga. Pedayam. Air kelapa. Ayak nyok. Air tak ada. Ayak tak ada. Malas nak masak. Segan lah cik nak masak. Walaupun setiap negeri akan bercakap menggunakan bahasa yang sama iaitu bahasa Melayu, perkara ini boleh diterima oleh seluruh rakyat Malaysia dalam penggunaan dialek bagi setiap individu masing-masing kerana bahasa adalah cara berkomunikasi merupakan taraf dan identiti bagi setiap individu itu sendiri. Dimensi Hofstede, masculinity dan femininity. Dimensi Hofstede iaitu maskulinisme dan feminisme mempunyai peranan yang sangat besar semasa melaksanakan sesuatu tugasan atau apa-apa tugas dalam organisasi.
Dalam konteks maskulinisme, beberapa elemen dikenal pasti yang mempengaruhi gaya hidup peradaban masyarakat Malaysia kerana nilai dominan dalam masyarakat maskulin adalah berdasarkan elemen seperti berikut. 1. Nilai kelakian. 2. Nilai persaingan. 3. Nilai ketegasan. Dan akhir sekali, 4. Nilai pengumpulan kekayaan dan harta benda. Sebalik nilai kelakian turut juga terdapat nilai kewanitaan dan dimensi ini iaitu bermaksud keutamaan untuk kerjasama, kesopanan, menjaga yang lemah dan kualiti hidup. Masyarakat pada umumnya lebih berorientasikan kesepakatan. Dalam konteks feminisme, berperanan dalam menjaga kebaikan orang lain dan menjalani hidup yang berkualiti dan seimbang. Konteks feminisme adalah berperanan dalam menjaga kebaikan orang lain dan menjalani hidup yang berkualiti dan seimbang. Sebagai contoh, dalam Organisasi Polis Diraja Malaysia PDRM masih menjaga kewajikan pesara polis dengan menyediakan bantuan-bantuan tertentu seperti bantuan perubatan, pendidikan untuk anak-anak pesara, hari raya kematian dan anugerah tertentu untuk menghargai pesara. Oleh itu, ini dapat membantu meringankan beban pesara dan mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik serta mengurangkan permasalahan yang mereka hadapi. Di sini, dapat kita simpulkan seperti yang sedia kita maklum, Malaysia mempunyai keadaan geografi yang agak berbeza dengan negara lain. Maka nilai budaya yang diterapkan sudah pasti berbeza. Perbezaan ini membolehkan negara Malaysia mempunyai amalan atau gaya budaya yang tersendiri sambil cuba menghubungkan dengan kajian dimensi budaya yang ditekankan oleh Hofstede. Dimensi yang ditonjolkan semestinya hasil daripada analisis perbezaan budaya yang wujud dalam masyarakat di seluruh dunia. Dimensi ini telah mewujudkan bagaimana nilai budaya diwujudkan malah memberi kesan kepada kehidupan seharian manusia. Jika dilihat secara umum, dimensi ini dapat ditunjukkan melalui pengalaman budaya itu sendiri, seperti budaya lelaki dan wanita, sehingga budaya lelaki berbeza dengan budaya wanita. Ada budaya yang sesuai dengan sifat atau ciri kewujudan wanita dan ada juga budaya yang lebih penting kepada lelaki. Jarak kuasa juga melahirkan bentuk budaya yang berbeza seperti yang jelas dilihat dalam budaya majoriti dan budaya rakyat. Selain memberi kesan kepada kehidupan, dimensi yang ditunjukkan boleh digunakan untuk menilai atau melihat bagaimana ia boleh memberi kesan kepada kehidupan bekerja masyarakat di Malaysia. Kesemua dimensi ini terdapat dalam pengaruh kerja yang menjadikan kerja yang dilakukan mempunyai nilai atau peraturan tersendiri di bawah pengaruh budaya amalan. Sebenarnya, dimensi budaya ini bukanlah sesuatu yang boleh dipandang remeh, tapi jelas menggambarkan situasi sebenar budaya sebagai salah satu norma kehidupan masyarakat. Budaya merupakan elemen utama dalam kehidupan manusia, membantu mewujudkan kepribadian, akhlak dan peradaban dalam kehidupan manusia. Dimensi yang dibincangkan dalam tugasan ini menjelaskan bahawa nilai budaya sedia ada sangat berpengaruh dan boleh dikaitkan dengan dimensi yang diterangkan oleh Hofstede. Dengan itu, sekian, terima kasih.